بسم الله نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه قربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Apa khabar semua? Apa khabar Ustaz Syahmi? Apa khabar apa di sana di Mesir? Macam mana kehidupan di sana? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan Babu al-makhfudati min al-asma'. Kita dah masuk pembahasan al-makhfudat min al-asma'. Isim-isim yang majrur, isim-isim yang makhfud. Syekh sebut al-makhfudatu min al-asma'. Al-makhfudatu thalathatun. Isim-isim yang majrur, yang makhfud, thalathatun, ada tiga bahagian lah. Yang pertama, makhfudun bil harf. Isim yang dijarkan dengan huruf jar, harf. Wa makhfudun bil idhafah. Bi itu lisababiyah. Maknanya wa makhfudun bi sababil idhafah. Yang kedua, isim yang majrur, yang makhfud disebabkan idhafah. Disebabkan idhafah. Disebabkan idhafah. Kemudian ulama khilaf lah, apa yang menyebabkan mudhaf ilaih itu majrur. Contoh kita sebut babu Zaidin. Babu Zaidin. Zaidin tu majrur disebabkan apa? Disebabkan idhafah. Siapa yang memajrurkan dia? Yang memajrurkan dia ialah mudhaf itu sendiri. Tu boleh? Pukul 1:30 di Mesir. Okey, yang ketiga watabi'un lil makhfud. Watabi'un lil makhfud. Watabi'un lil makhfud ni nama lain bagi dia ialah wa makhfudun bi tab'iyah. Isim itu majrur sebabkan dia itu mengikut. Isim itu majrur sebab dia mengikut. Dan kita belajar at-tawabi' itu, at-tabi' itu ada 4 lah. Badal, taukid, na'at. Lepas tu apa satu lagi? Badal, taukid, na'at. Satu lagi apa? Na'at. Lepas tu ataf. 4 tu. Jadi badal, na'at, ataf, taukid, 4 tu. Okey. Jadi itu yang ketiga. Ada isim yang majrur disebabkan tabi'iyah. Disebabkan dia mengikut hukum matbu'. Menaikkan badal lah. Badal tak termasuk. Contoh kita sebut sifat. Kita ambil sifat. Marartu bi Zaidin al-karimi. Marartu bi Zaidin al-karimi. Jadi al-karimi itu di baris bawah. Sebab apa? Sebab al-karimi itu mengikut baris Zaid. Jadi Zaidin majrur sebab bi. Marartu bi Zaidin. Sifat bagi Zaid ialah al-karim, pemurah. Maka pemurah itu al-karim itu juga baris bawah. Sebab apa al-karim baris bawah? Sebab dia mengikut Zaidin. Itu dipanggil makhfudun bitabi'iyah. Ja'a Zaidun al-karimu. Zaidun fa'il marfu' dengan dhammah. Maka al-karimu sifat kepada Zaid juga marfu'. Itu yang dimaksudkan dengan qaul musannif wa tabi'un lil makhfudi.
Cumanya kat sini dalam syarah itu, syarah Fawaqih Al-Janiyah, Syekh sebut وهو ضعيف لأن العامل في التابع هو العامل في المتبوع في غير البدل فيرجع الجر في التابع إلى الجر بالحرف أو الإضافة. Jadi yang ketiga ni pandangan yang lemah lah. Maknanya kalau ikut pandangan yang kuat, al-makhfudatu tu dua je. Al-makhfudat dua sahaja. Makhfudun bil harf, contohnya maratu bi Zaidin. Zaid itu majrur sebab huruf jar bi. Dan juga makhfud bil idafah, ra'aitu ra'sa Zaidin. Ra'aitu ra'sa Zaidin, aku melihat kepala Zaid. Jadi Zaidin majrur disebabkan idafah, iaitu disebabkan mudaf, Adapun tabi'un lil makhfud itu kita sebut tidak boleh dianggap sebagai apa? Bahagian daripada bahagian makhfudat. Sebab apa? Ianya merupakan pandangan yang lemah lah. Sebab apa pandangan yang lemah? Sebabnya dia kembali kepada makhfudun bil harf ataupun makhfudun bil idafah. Contoh saya sebut marartu bi Zaidin al-Karimi. Al-Karimi itu sifat bagi Zaid, jadi dia bagi bawah. Dia itu majrur disebabkan apa? Disebabkan perkara yang memajrurkan matbu', iaitu Zaid. Jadi marartu bi Zaidin, Zaidin bagi bawah disebabkan bi. Maka Al-Karimi juga baris bawah disebabkan bi itu. Boleh. Jadi dia kembali kepada apa? Makhfudun bil harf. Gitu. Faham tak? Oleh sebab itu kita sebut watabi'un lil makhfudi, itu pandangan yang lemah lah. Fal makhfudu, Syekh mulakan satu-satu. Makhfudun bil harf, makhfudun bil idafah, dan juga makhfudun bil tab'iyah, ataupun dalam mata sebut watabi'un lil makhfudi. Fal makhfudu bil harf huwa ma yukhfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wal ba'i wal kafi wal lam wa hatta wal waw. Adapun isim-isim yang majrur disebabkan harf ialah mana-mana isim yang majrur yang makhfud disebabkan huruf jar min, daripada ila kepada an tentang, ataupun daripada ala di atas, fi dalam, ba dengan, wal kaf seperti lam untuk, hatta sehingga, waw dan, ataupun huruf waw huruf sumpah, waw sini huruf sumpah, wal wawi wat ta'i wa rubba, ta pun huruf sumpah, wa rubba. Rubba ni kadang-kadang ataupun yufidu takthir, banyak. Dia akan datang dia punya perbahasan ni. Wa mudh wa mundu, wa mudh wa mundu. Jadi kalau kita bilang ada 14 tu, 14 huruf ini semua masuk pada isim sahaja. Semua masuk pada isim. Bila masuk pada isim, dia membawa makna yang pelbagai lah, yang berbeza-beza antara satu sama lain, yang pelbagai. Boleh? Kenapa dinamakan huruf ini huruf jar? Min, an, ala, ila, kaf, lam. Kenapa dinamakan sebagai huruful jar? Sama ada dia dinamakan sebagai huruful jar, sama ada kerana dia menarik, menjar ni menarik makna fa'il kepada isim. Contoh saya sebut qumtu fil fasli, aku berdiri dalam kelas. Fi itu dinamakan sebagai huruf jar kerana dia menarik makna qumtu, makna qiyam, makna berdiri ataupun makna aku berdiri kepada apa? Kepada al-fasli. Sehingga difahami selepas itu, aku berdiri dalam kelas. Macam mana kita boleh faham aku berdiri dalam kelas? Macam mana kita boleh faham aku berdiri itu berlaku dalam kelas? Melalui fi itu. Fi itu yang menarik makna aku berdiri, dia pergi ke dalam kelas.
Oleh sebab itulah kita faham aku berdiri dalam kelas. Ajlisu 'alal kursi, aku duduk atas kursi. Ala tu menarik makna julus. Ala menarik makna julus, makna duduk pergi kepada kursi. Oleh sebab itu kita faham aku duduk atas kursi, Zaid duduk atas kursi. Macam mana kita faham si fulan ni duduk atas kursi, ataupun Zaid duduk atas kursi, Salah duduk atas kursi? Melalui ala tu. Ala tu menarik makna julus tu, makna jalasa tu, dia bawa kepada isim selepas. Sebab tu kita faham Zaid duduk atas kursi, tidak duduk di atas meja, tidak duduk di atas lantai. Sebab apa? Sebab jumlah tu ala duduk tengah, sebelum tu julus, selepas tu fasli ataupun kursi. Jadi kita faham aku duduk atas kursi. Kenapa difahami duduk atas kursi, tidak difahami duduk atas meja, atas lantai? Sebab ala tu sebab sebelum ala tu ada jalasa, selepas ala tu ada julus. Ala tu menarik makna julus tu, makna duduk tu pergi kepada kursi. Selepas tu kita pun fahamlah aku duduk atas kursi. Boleh. Itu sebab pertama lah kenapa dinamakan huruf itu sebagai huruf jar. Huruf tu menarik makna fa'il kepada isim. Yang kedua, kerana amalan dia itu memajrurkan. Maratu bi Zaidin. Zaidin jadi majrur. Siapa yang buat dia majrur bi tu? Maka dia dinamakan huruf jar. Huruf yang memajrurkan isim. Ana fil fasli. Al-fasli bagi bawah sebab fi. Maka fi itu dinamakan huruf jar. Begitu. Ada dua sebab lah. Fastab'atul ula tajurru adh-dhahira wal mudmara. 7 yang pertama, dia memajrurkan isim zahir dan juga isim dhamir. 7 yang pertama mana? 7 yang pertama ialah min, ila, an, ala, fi, ba, kaf. Dan 7 yang pertama. 7 pertama ni memajrurkan isim zahir dan juga isim dhamir. Jadi kita baca je lah, mudah je. Nahu mika wa min nuhin. Jadi mika, min itu memajrurkan kaf, dan juga memajrurkan nuh. Kaf tu isim dhamir, nuh tu isim zahir. Cuma kaf tu kita kena i'rab dululah. Sebab dia mabni, kita sebut dhamirun. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli jarrin majrur. Fi mahalli jarrin lah, dia berada pada tempat jar, bimin. Dia berada di tempat jar disebabkan min. Wa ila Allahi marji'ukum wa nahu. Wa ila Allahi marji'ukum wa nahu la tarkabunna tabaqan an tabaq. Jadi ila Allah, ila tu memajrurkan Allahi, isim zahir. Juga memajrurkan isim dhamir. Contohnya apa? Ilaihi marji'ukum. Ilaihi marji'ukum. Jadi hi majrur sebab ila. Wa nahu la tarkabunna tabaqan an tabaq. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi an tabaq, tabaqin majrur sebab an, isim zahir. Lepas tu hum majrur sebab an, hu majrur sebab an, dan kedua-duanya isim dhamir. Wa 'alaiha wa 'alal fulki. Ha majrur sebab ala, dan ianya isim dhamir. Al fulki isim zahir. Fil ardi ayatun. Al ardi isim zahir. Fiha, ha tu isim dhamir. Jadi fi juga memajrurkan isim zahir dan juga isim dhamir. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus. Aminu billah. Ba memajrurkan isim zahir. Aminu bih. Hi itu majrur sebab bi jugalah. Lillahi ma fis samawat, lahu ma fis samawat. Jadi kat sini contoh bagi li, lam tu. Lam dalam matan tu sebut lam, bendanya li, ejaannya. Lillah isim zahir, lahu, hu tu isim dhamir. Jadi 7 yang pertama memajrurkan isim zahir, juga memajrurkan isim dhamir. Was-sab'atul akhiratu takhtassu bil-zahir wa la tadkhulu 'ala al-mudmari. 7 yang terakhir, kita sebut ada 14 tadi. 7 pertama memajrurkan isim zahir, juga memajrurkan isim dhamir. 7 yang kedua memajrurkan isim zahir sahaja dan tidak masuk pada isim dhamir. Okey.
Dan ianya juga ada bahagian-bahagian. Faminha ma la yakhtassu bi zahirin bi 'ainihi. 7 yang terakhir ni ada yang tidak khusus untuk memajrurkan isim zahir tertentu. Maknanya apa-apa jenis isim zahir sahaja, apa-apa jenis isim zahir sahaja, dia itu boleh memajrurkan isim zahir tersebut. Apa dia hurufnya? Wa huwal kaf wa hatta wal waw. Masuk sahaja apa-apa isim zahir selepas tu layak untuk dimajrurkan oleh kaf, oleh hatta, oleh waw. Boleh. Tu. Contohnya wardatan kaddihan. Ad-dihani itu majrur disebabkan kaf. Wa zaidun kal asadi. Zaid seperti singa. Jadi al-asadi majrur disebabkan kaf. Lepas tu contoh apa lagi? Al-kaf hatta tak ada sini. Hatta ada, lepas tu ada. Wa qad tadkhulu ala al-dhamiri fi darurati asy-syi'ri. Saya sebut tadi 7 yang terakhir ini tidak masuk kecuali kepada isim zahir. Itu satu poin. Lepas tu 7 tu bila mana dia tidak masuk pada isim zahir, dia juga ada bahagian. Ada bahagian yang dia masuk pada semua isim zahir. Tak kisahlah isim zahir apa pun, dia masuk mereka. Apa dia? Kaf, hatta dan juga waw. Okey. Lepas tu saya sebut waqad tadkhulu ala dhamir fi darurati asy-syi'r. Dan kadang-kala masuk juga huruf kaf tu ke atas apa? Ke atas dhamir. Asalnya tak masuklah pada dhamir, dia hanya masuk pada isim zahir. Tapi kadang-kadang masuk juga ketika mana darurati syair, maknanya ketika mana dalam syair, bukan dalam nazam. Tak. Kalau dalam syarah tu ada tulislah contohnya apa? Wa ummak aw alin kaha. Tu kaha tu. Aw aqraba kaha. Jadi ha tu majrur disebabkan kaf. Tak. Kaf ni tak masuk pada isim dhamir, ya. Itu kalau nazam. Tapi kalau syair kadang-kadang dia masuk juga. Wa nahwu hatta matla'il fajr. Ini contoh bagi hatta. Dia memajrurkan matla', dari sehingga terbitnya fajar. Wa qawlihim akaltu samakata hatta ra'siha bil jar. Hatta ra'siha bil jar. Aku makan ikan hatta ra'siha, sehinggalah kepala-kepala sekali aku makan. Boleh? Tu. Dan hatta juga kadang-kadang masuk pada dhamir lah. Itu pun kalau dalam daruratus syair. Seperti mana dalam syarah disebut anta hatta ka taqsudu kulla fajji. Jadi kaf tu majrur disebabkan hatta. Dan ayat ini akal tu sama kata hatta ra'siha ni familiar lah. Nanti akan datang perbahasannya, akan dibincangkan. Kita boleh baca 3 baris. Akatu sama kata hatta ra'siha, akatu sama kata hatta ra'saha, akatu sama kata hatta ra'suha. 3 baris kita boleh baca pada ra'su tu, pada ra's. Tak. Tapi i'rab lain-lain lah, itu akan datang. Boleh? Okey. Kemudian wa nahwu wallahi warrahmani. Ini contoh bagi waw. Waw sumpah. Wallahi, demi Allah. Warrahmani, demi Rahman. Rahman tu Allah lah. Wa minha ma yakhtassu billah wa rabbi mudhafan lil ka'bah awliya'il mutakallim wa huwa ta'. Wa minha tu mana apa? Dan daripada 7 yang terakhir itu, nak kita sebut tadi ada
Bahagian pertama iaitu dia hanya masuk pada isim dia boleh masuk pada apa-apa isim zahir. Yang kedua ni wa minha, daripada 7 itu juga dia hanya masuk pada lafaz tertentu. Dia masuk pada isim zahir cuma pada lafaz tertentu daripada isim zahir. Iaitu dia masuk pada lafaz billah, Allah, dan juga lafaz Rabbi, Tuhan. Yang mana Tuhan tu disandarkan kepada Kaabah ataupun disandarkan kepada Ya'ul Mutakallim. Apa huruf tu? Huruf ta. Wahuwa ta. Nahu tallahi. Jadi tak masuk pada isim zahir tak? Ya. Cuma isim zahir tu tertentu dengan lafaz Allah. Tallahi. Dia tak boleh masuk ta asadin ke, tadduha ke, talaili ke. Tak bersumpah dengan malam. Wal laili idza yaghsha. Tu wow. Tapi ta tak boleh. Tak boleh sebut talaili, tak boleh. Ta hanya masuk pada Allah. Tallahi. Boleh? Contohnya tallahi tafta'u. Kemudian masuk juga pada apa? Pada Rabbi, Tuhan. Yang mana Tuhan tu disandarkan kepada Kaabah ataupun disandarkan kepada Ya'ul Mutakallim. Kita sebut tarabbil Kaabah. Tarabbil Kaabah maknanya demi Tuhan Kaabah, Allah lah. Ataupun Tuhan saya, tarabbi. Rab disandarkan kepada ya, tarabbi. Juga ta boleh masuk pada lafaz tersebut. Jadi kesimpulannya ta ni masuk pada Allah, tallah. Ataupun masuk pada Rabbil Kaabah, tarabbil Kaabah. Ataupun masuk pada Rabbi. Kita sebut tarabbi. Faham tak? Kemudian saya sebut wa nadara tarrahmani wa tahiyyatika. Wa nadara tarrahmani wa tahiyyatika. Dan jarang-jarang. Nadar tu jarang-jarang. Ta itu masuk pada isim zahir selain daripada Allah, selain daripada Rabbil Kaabah, selain daripada Rabbi. Contohnya apa? Tar-Rahman, dia masuk pada Rahman. Boleh, cuma jangan sangatlah berlakunya. Tar-Rahman. Ataupun dia masuk pada tahiyyatika, penghormatan. Demi penghormatan kamu, ya Allah. Boleh. Wa tahiyyatika, kemuliaan, penghormatan gitu. Cuma jangan-janganlah. Wa minha ma yakhtassu, yang ni senang je ni. Kita baca je. Wa minha ma yakhtassu bizaman wa huwa mundu wa mudh. Nahu ma ra'aituhu mudh yaumil jumu'ah atau mudh yaumain. Dan daripada 7 tu juga ada huruf jar yang khusus masuk pada zaman sahaja. Dia tak masuk pada isim makan, isim selain daripada makan. Tak. Apa dia? Dia hanya masuk pada isim zaman lah. Selain daripada tu dia tak masuk. Mudah gitu. Tak. Zaman tu pula zaman yang muayyan, yang tertentu dan bukan yang mustaqbal. Maknanya zaman tu mesti zaman al-madhi ataupun zaman yang apa? Al-hadir. Kesimpulan dia, minha ma yakhtassu bizaman, maknanya zaman apa? Zaman al-madhi ataupun zaman al-hadir. Wa huwa mudh wa mundu. Dua ni hanya masuk pada zaman al-madhi, hanya masuk pada zaman al-hadir. Kemudian atas kita lah, kalau contoh kita nak sebut zaman kat sini kita masukkan ialah zaman apa dia? Zaman madhi. Nak. Maka ketika itu mudh dengan mundu ni datang dengan makna apa? Min. Contohnya kita baca kat atas tu, nahu ma ra'aitu mudh yaumil jumu'ah. Kita qasadkan, kita niatkan yaumil jumu'ah ni ialah hari Jumaat yang lampau, yang dah lepas. Jadi madhi lah. Tak. Maka ketika itu mudh maknanya ialah min. Ma ra'aituhu mundu ay ma ra'aituhu min yaumil jumu'ah. Aku tidak melihat dia sejak daripada hari Jumaat sampai ke hari ini. Hari ni hari Ahad dah. Jadi daripada Jumaat sampai hari ni aku tak pernah tengok dia, tak jumpa dia. Au mudh yaumain. Ma ra'aituhu mudh yaumain ay ma ra'aituhu min yaumain. Aku tidak melihat dia sejak 2 hari. Boleh?
Itu kalau kita niatkan yaumil Jumaah itu sebagai hari Jumaat yang lampau. Boleh? Kalau kita niatkan Al-Jumu'ah itu sebagai hari yang hari ini. Contoh hari ini hari Jumaat. Hari ini apa? Hari ini hari Jumaat. Maka mudz dengan juga munzu dengan mudz itu maknanya ialah fi. Kita sebut ma ra'aitu munzu yaumil Jumu'ah. Maknanya ialah ma ra'aituhu fi yaumil Jumu'ah. Maknanya aku tidak tengok dia pada hari ini, pada hari Jumaat ni. Boleh. Ataupun kita sebut ma ra'aituhu mudz yaumina. Aku tidak melihat dia pada hari kita. Hari kita hari inilah. Hari ini hari Ahad. Tak. Yaumina hari inilah. Hari kami. Hari inilah hari kami ni. Hari yang kita berada pada dia. Dalam dia. Jadi ketika itu yaumina tu menunjukkan al-hadir. Maka munzu ataupun mudz datang dengan makna fi. Jadi ma ra'aitu fi yaumina. Aku tidak melihat dia pada hari ini. Kemudian hukum hakam lain bagi mudz dengan munzu ni. Disebut dalam syarah kalau mudz dengan munzu ni masuk kepada jumlah. Masuk kepada jumlah. Tak. Maka kita i'rab lagu mana? Kita i'rab selepas daripada mudz dengan munzu tu sebagai mudhaf ilaih. Mudz dengan munzu tu pula kita i'rab sebagai zaraf. Contoh saya sebut ma ra'aituhu munzu ja'ani. Ma ra'aituhu munzu ja'ani. Maka ketika itu ja'ani itu kita i'rab sebagai fa'il dan maf'ul bihi fi mahalli jarrin. Jumlah itu iaitu jumlah fa'il dan juga maf'ul bihi itu berada pada tempat jar sebagai maf'ul sebagai mudhaf ilaih, sebagai mudhaf ilaih kepada munzu. Itu cara nak i'rab lah kalau masuk pada jumlah. Kalau masuk pada isim marfu' pula. Contoh kita sebut ma ra'aitu munzu yaumul Jumu'ah. Kita tak baca yaumi. Kalau kita baca yaumi, munzu tu huruf jar. Makna munzu tu apa tengok. Kalau yaumil Jumu'ah tu ialah hari ni, hari Jumaat ni, maka munzu tu maknanya fi. Kalau yaumul Jumu'ah tu hari yang lampau, maknanya ialah min. Okey, sekarang ni kita tak baca yaumi, kita baca yaumu. Kita baca yaumu. Kita sebut ma ra'aitu munzu yaumul Jumu'ah. Ataupun munzu syahruna. Munzu syahruna, bulan kami. Maka ketika itu munzu maksudnya ialah kita i'rab dia sebagai mubtada' dan munzu itu datang dengan mana awalul muddah. Awalul muddah. Awalul muddah mana permulaan bagi tempoh. Terjemahannya ginilah. Ma ra'aituhu munzu yaumul Jumu'ah. Aku tidak melihat dia. Dia itu kita letaklah Zaid. Aku ma ra'aitu Zaidan. Mudah nak ni. Ma ra'aitu Zaidan munzu yaumul Jumu'ah. Tidaklah aku melihat Zaid bermula aku tak tengok Zaid tu yaumul Jumu'ah. Ialah pada hari Jumaat. Jadi yaumul Jumu'ah tu khabar. Kita sekarang ni berada pada hari Ahad. Tak? Jadi tengok ayat saya buat. Ma ra'aituhu semula. Ma ra'aitu Zaidan munzu yaumul Jumu'ah. Aku tidak melihat Zaid munzu yaumu. Kita baca dengan yaumul Jumu'ah, tak baca yaumil Jumu'ah. Maka cara nak i'rab munzu tu kita sebut mubtada'. Yaumul Jumu'ah tu khabar. Ketika itu apa makna munzu? Awalul muddah. Permulaan tempoh. Permulaan waktu. Waktu apa? Waktu ikut ayat sebelum tu lah. Kalau kita sebut ma ra'aituhu, tidaklah aku melihat Zaid munzu. Munzu tu kita sebutlah. Maksud dia lah. Tidaklah aku melihat Zaid munzu, iaitu permulaan aku tak tengok Zaid tu yaumul Jumu'ah, pada hari Jumaat.
Maknanya daripada Jumaat dulu, start hari Jumaat, itulah waktu aku tak tengok Zaid. Sampai ke hari ni. Hari ni hari Ahad dah. Boleh. Okey. Ma ra'aitu mundu syahruna. Aku tidak melihat Zaid. Mundu. Awalul muddah. Maksud mundu awalul muddah. Tempoh ataupun permulaan waktu aku tak tengok Zaid tu syahruna. Bulan kami ni. Mana start daripada bulan kami ni, awal bulan tu aku tak tengok-tengok. Tak pernah tengok si Zaid tu. Boleh. Seterusnya kita baca lagi wa minha ma yakhtassu bin nakirat. Wa minha ay wa minas sab'ah al-akhirah tu. Daripada huruf jar yang 7 yang terakhir. Yang mana kita sebut ianya khusus pada isim zahir, tak masuk pada isim dhamir itu. Tak ma yakhtassu bin nakirat. Ada huruf-huruf yang khusus masuk pada isim nakirat. Isim nakirah sahaja, dia tak masuk pada ma'rifah. Tak. Apa hurufnya? Wa huwa rubba. Rubba. Boleh. Jadi rubba ni masuk pada isim zahir, satu dah. Yang kedua, isim zahir tu mesti nakirah. Ghalibnya begitulah. Ghalibnya begitu. Dan dalam syarah dia sebut, dan ghalib juga bagi rubba ni, bila masuk pada isim nakirah, nakirah tu mesti disifatkan. Itu yang ghalib lah. Contoh kita sebut, rubba rajulin salihin laqituhu. Rubba dengan mana taklil kat sini. Sedikitnya lah. Tak, pemuda yang salih, aku jumpa dengan dia. Jadi rubba rajulin. Rajul itu majrur lah. Sebab apa? Rubba. Lepas tu ghalib juga bila rubba tu memajrurkan satu isim, isim tu mesti disifatkan. Kita sebut sini salihin ataupun talihin. Ikutlah. Boleh. Lepas tu rubba ni maksudnya apa? Maksudnya ialah takthir, insya'ut takthir ataupun taklil. Kita nak bagi tahu benda tu sikit. Kita nak beritahu benda tu banyak. Kita boleh guna perkataan rubba. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi sebut rubba kasiyatin fid dunya 'ariyatun fil yaumal qiyamah. Banyaknya lah orang yang berpakaian di dunia tapi dia bertelanjang di akhirat kelak. Iaitu wanita-wanita yang berpakaian menutup aurat tapi kurang tak sempurna molek. Maknanya ada terdedah sikit-sikit ataupun kita sebut tutup aurat tapi dengan pakaian yang ketat. Tu. Jadi rubba dalam hadis tu yufidu takthir. Nabi nak sebut banyak manusia ni di dunia berpakaian lah. Mana ada orang telanjang kat Malaysia ni. Dah tepi-tepi jalan tak ada orang telanjang. Tapi hakikatnya walaupun nampak berpakaian, di akhirat kelak dia bertelanjang. Ada juga yang yufidu at-taqlil. Contoh, ala rubba mauludin wa laysa lahu abu. Dalam syarah. Ala ni harfu tanbih lah. Oi, ataupun gua nak terjemuh tak tahu bahasa kita ni. Harfu tanbih, kita nak ambil perhatian orang. Kita sebut ala. Orang pun pandang kita. Kita pun teruskan kalam kita, ucapan kita, rubba mauludin. Sedikit orang yang dilahirkan walaysa lahu abu. Sedangkan dia tidak ada ayah. Maknanya kebanyakan bila budak tu lahir dia ada ayah lah. Jarang-jarang sahaja lahir-lahir tidak ada ayah. Okey. Kemudian waqad tadkhulu, berapa jam? Sikit lagi. Waqad tadkhulu ala dhamirin ghaibin mulazimin lil ifradi wat tadhkiri wat tafsiri bi tamyizin ba'dahu mutabiqin lil ma'na nahu rubbahu fityatan. Waqad tuhazzafu rubba wa yabqa amaluha ba'da al-wawi ka qawlihi wa laylin kamawjil bahri arkha sudulahu. Kemudian Syekh sebut beberapa masail yang berkait dengan rubba. Antaranya ialah waqad tadkhulu ala dhamirin ghaibin. Adakala
Ataupun kadang-kadang rubba ni masuk pada satu dhamir yang ghaib. Hu. Dhamir yang ghaib. Hu lah, hu. Ghaib. Tak boleh masuk pada ka. Rubbaka. Tak boleh ka tu mukhatab. Tak. Mesti masuk pada dhamir yang ghaib. Waqad tadkhulu ala dhamirin ghaibin mulazim lil ifrad. Dhamir itu pula mesti mulazim lil ifrad. Maknanya mesti mufrad lah. Tak. Sekalipun tamyiz yang datang selepas tu musanna atau jamak. Wa tadhkir, dan mesti dhamir tu dalam bentuk muzakkar. Rubbahu, tak disebut rubbaha. Ha tu muannas. Wa tafsiri bi tamyizin ba'dah. Dan hu tu dhamir yang bersambung dengan rubba itu ditafsirkan dengan tamyiz yang ada selepas daripada hu tu sendiri. Mutabiq lil ma'na. Dan tamyiz itu mesti mutabiq, maknanya sama makna dengan hu. Benda nak sebut ni mudah je. Tengok contoh Syekh bagi rubbahu fityatan. Jadi rubba tu kadang-kadang masuk pada dhamir. Yang mana dhamir itu mesti dhamir ghaib. Hu tu dhamir ghaib. Mulazim lil ifrad, dan mesti dhamir yang mufrad. Hu tu dhamir mufrad. Wa tadhkir mesti tu muzakkar. Hu tu muzakkar. Wa tafsir bitamyizin ba'dah, dan mesti ada tamyiz selepas daripada hu tu. Yang mana tamyiz itulah mentafsirkan apakah makna hu tu. Mutabiq lil ma'na tu fahamlah. Bila kita sebut tamyiz tu tafsir kepada hu, maka nak tak nak mestilah fityatan itu tak sama makna dengan hu. Sebab dia tu mentafsirkan hu. Boleh? Okey, jadi kat sini rubbahu fityatan. Jadi rubba masuk pada hu, pada dhamir. Kemudian ditanya, apakah makna bagi hu? Disebut fityatan. Jadi walaupun dhamir tu hu muzakkar, tapi maknanya ialah fityatan, perempuan, fityah. Boleh? Tu maknanya samalah, maknanya sama ada takdil ataupun taksir. Jadi kita cuba buat makna dia sedikitnya fityah ataupun banyaknya fityah. Gitulah lebih kurang maknanya. Tak. Okey. Tapi dia hukumlah, hukum masail yang berkait. Maknanya kalau kita belajar, kita tahulah rubau fityatan. Hu tu kembali kepada apa? Apa makna hu? Fityatan. Tamyiz lepas tu. Fityatan tu tamyiz bagi hu. Dan itulah makna bagi hu tu sendiri. Tu. Boleh. Boleh juga saya sebut rubbahu rajulaini. Rubbahu rijalan. Rubbahu imra'atain. Rubbahu nisa'. Boleh belaka. Sebab apa? Takdilah. Sekalipun hu tu mesti mufrad, mesti muzakkar, mesti ghaib. Tapi tamyiz itu tak kisahlah sama ada jamak ke, jamak muzakkar salim ke, jamak muannas salim ke. Dan tamyiz itulah sebagai syarah kepada hu tu. Tafsir kepada hu. Mutabiq lil ma'na hu. Boleh. Waqad tuhzafu rubba wa yabqa amaluha ba'da al-waw. Ni puak-puak Arab disebut, kita pun ikutlah. Kita tak kerti mana juga. Jadi disebut dan kadang-kadang dibuang rubba, tapi kekal amalan dia. Jadi rubba tu tak ada dah. Tak. Tapi amalan tu masih ada. Rubba tu gimana dibuang? Tak. Rubba tak ada tapi amalan masih ada. Kemudian bila kebiasaan dibuang rubba ni selepas daripada waw. Sebab tu Syekh sebut ba'dal wawi, selepas waw. Kakau ni contohnya walailin kamaujil bahri arkha sudulahu. Ni biasa budak-budak azhar belajar lah ni. Walailin kamaujil bahri arkha sudulahu. Tapi Syekh ni bapak ni susah nak faham lah. Tak. Setiap kalimah tu nak tahu makna. Lepas tu nak pusing i'rab lagu mana tu. Itu boleh tengok balik dah. Ala kulli hal je kita nak sebutnya lailin tu majrur. Sebab apa? Sebab rubba. Mana rubba dihazaf? Wa rubba lailin. Bila dihazaf biasanya selepas waw. Jadi waw tu kita panggil waw rubba, waw rubba. Okey, wa ba'da al-fa'i kathiran. Dan banyak dia buangnya rubba ni selepas huruf fa.
Kaqawli famithlika hubla qad taraqtu wa murdi'in. Famithliki hubla qad taraqtu wa murdi'in. Jadi mithli bagi bawah. Sebab apa? Ada rubba yang dibuang. Asalnya farubba mithliki. Ini banyak berlaku ni. Selepas fa, kalau bagi bawah tu, kalau tidak ada punca lain tu, boleh jadi rubba yang telah dibuang. Itulah yang memajrurkan mithlika. Wa ba'da bal qalilan. Kalau selepas bal berlaku jarang-jarang sahaja. Ka qawlihi bal mahmahin qata'tu ba'da mahmahin. Jadi bal mahmahin asalnya bal rubba mahmahin qata'tu ba'da mahmahin. Ni makna-makna bagi syair ni rasanya dalam apa nama kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah ada belaka lah. Boleh tengok di sana lah. Dalam kitab Al-Fawaqih Janiyah tak ada. Dua kitab ni mana dulu? Al-Fawaqih dulu ke Al-Kawakib dulu yang diterbitkan ataupun yang dikarang? Kita sebut Al-Fawaqih. Lepas tu barulah Al-Kawakib. Sebab tu baru ni bila kita baca Kawakib sikit kan, ada Kawakib tu dikritik ataupun dia jawab soalan yang dibuat oleh Al-Fawaqih Al-Janiyah, yang mana soalan tu ditinggalkan tergantung begitu. Jadi Al-Kawakib tu dia jawab. Wa bidunihinna aqallu ka qawli rasmi darin waqaftu fi talalihi. Wa bidunihinna ni apa? Dan tanpa hinna. Hinna tu dia. Dia tu kembali kepada apa? Kepada bal, kepada ba'da, kepada waw. Maknanya Syekh nak sebut dan tanpa berada selepas, dan tanpa berada selepas fa, selepas bal dan selepas waw sekalipun, kadang-kadang ada juga isim yang majrur disebabkan rubah yang dibuang. Contohnya rasmi darin. Rasmi darin. Jadi rasmi itu bagi bawah. Disebabkan rubah yang dibuang. Okey, sebelum rasmi tu ada waw tak? Tak ada. Ada fa tak? Tak ada. Ada bal tak? Tak ada. Boleh berlaku? Boleh. Okey, mudah je tu. Wa tuzadu ma. Ma tu buat dalam kurungan. Dan ditambah perkataan ma ba'da min. Selepas daripada huruf jar min. Jadi sekarang ni dah selesai dah lah. Dah selesai dah 14 huruf jar. Sekarang ni nak masuk masalah lain pula. Masalah lain tu masih berkait dengan huruf jar lah. Cumanya tadi tu yang kita sebut dah habis tu, dah habis sudut pembahagian lah. Pembahagian 14 tu kepada 2. Ada kala 7 pertama masuk pada isim zahir dan isim dhamir. Yang 7 yang kedua masuk pada isim zahir sahaja. Yang masuk pada isim zahir sahaja pula ada beberapa bahagian lah. Ada yang masuk pada apa-apa jenis isim zahir sekalipun. Ada yang masuk pada perkataan Allah sahaja ataupun Rabb, sangkut. Ada yang masuk pada apa tadi? Pada Allah, pada Rabbi, pada Allah, pada Rabbil Ka'bah dan juga pada Rabbi, iaitu tak. Ada yang masuk pada isim zaman sahaja, iaitu munzu dengan muz. Ada yang masuk pada isim nakirah sahaja, iaitu rubba. Habis dah tu. Sekarang ni kita nak masuk masalah yang berkait dengan huruf jar juga, tapi secara umum balik. Dia tidak khusus pada sebahagian-sebahagian lah, secara umum balik. Ataupun kita sebut masalah yang berkait dengan huruf jar lah. Wa tuzadu ma, dan ditambah perkataan ma ba'da min wa an wal ba. Ditambah lafaz ma selepas min, mimma, an amma, ba bima, fala takufuhunna an amalil jar. Tapi walaupun masuk ma selepas daripada min, selepas daripada an, selepas daripada ba, dia tidak menghalang daripada min, an dengan ba ni beramal dengan amalan jar. Maknanya kekal selepas tu majrur disebabkan min. Contohnya ayat Quran tu dia tulis apa? Mimma khati'atihim. Khati'at itu kita panggil sebagai jamak muannas salim, majrur dengan kasrah. Jadi ada min, cuma ada ma, mimma. Kekal kita sebut khati'atihim, majrur disebabkan min walaupun ada ma di tengah. Wa amma qalilin, ni contoh bagi an.
Ada ma. Tak, selepas an. Kekal qalilin. Kita baca bagi bawah. Disebabkan an. Fabima bi. Lepas tu ada ma. Naqdihim. Kekal bagi bawah. Disebabkan bi. Tak, jadi kita tak bingung lah bila kita baca Quran atau membaca kitab. Nak baca baris tu. Tak. Walaupun ada ma ni. Kekal selepas tu majrur disebabkan bi. Disebabkan min. Disebabkan an. Wa tuzadu ba'dal kaf wa rubbah. Dan juga ditambah selepas kaf dan juga rubbah. Dibaca kama. Dibaca rubbama. Fal ghalibu an takuffahuma 'anil amal. Dan ghalibnya bila masuk ma pada kaf ataupun rubbah, ianya menghalang daripada ba dan juga ianya menghalang daripada kaf dan rubbah tu beramal. Ghalib begitu. Ada juga tidak ghalib, iaitu tidak menghalang daripada kaf dan juga rubbah memajrurkan isim selepasnya. Jadi wa tuzadu ay wa tuzadu ma ba'da al-kafi wa rubbah fal ghalibu an takuffahuma 'anil amali fayadkhulani hina idzin 'alal jumlah. Bila dah masuk kaf, masuk ma pada kaf, masuk rubbah, masuk ma pada rubbah, maka kama dan juga rubbama tu bertukar daripada masuk pada isim, dia masuk pada jumlah. Pada jumlah. Sama ada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Boleh. Jadi asalnya rubbah rajulin masuk pada isim. Zaidun kal asadi. Asadi isim. Kaf masuk pada isim. Tapi bila masuk ma, kama, rubbama, maka ketika itu kita sebut pertama, kaf dengan rubbah tidak lagi memajrurkan. Tak, disebabkan dihalang oleh ma. Kemudian kama dan juga rubbama itu masuk pada fa'il, tidak lagi masuk pada isim. Masuk pada jumlah, sama ada jumlah ismiyah ataupun fi'liyah, tidak lagi masuk pada isim mufrad. Isim yang seketul lah. Kaqauli, contohnya akhun majidul lam yukhzini yawma mashhadin kama sayfu amrin lam takhunhu madaribuh. Jadi kat sini mana dia punya syahidnya? Tu kama tu, bait yang kedua. Akhun majidul lam yukhzini yawma mashhadin kama, seperti mana? Sayfu amrin mubtada, lam takhunhu madaribuh tu khabar. Jadinya kat sini kama masuk pada saif. Saif tu tak jadilah saifin. Sebab apa? Dia tu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ni mubtada khabar lah, mubtada marfu'. Jadi tak bacalah kama saifin, kita baca kama saifu amrin. Betul? Qawlihi rubbama awfaitu fi alamin tarfa'an thawbi syamalatu. Jadi kat sini rubbama masuk pada fa'il, jumlah fi'liyah. Awfaitu fa'il, tu fa'il, jumlah fi'liyah dah tu. Tak. Okey, selesai. Wa qad la takuffuhuma, kadang-kadang, maknanya min babi ghairil ghalibi. Tak, walaupun masuk ma, walaupun masuk kaf, dia tidak apa? Dia tidak memajrurkan ataupun dia tidak menghalang daripada rubbah dan juga kaf itu beramal. Contohnya syair tersebut kaqaulihi rubbama darbatin bi sayfin saqilin. Jadi darbah, pukulan ataupun satu pukulan. Majrur, darbatin kita baca. Darbatin kita baca. Disebabkan apa? Disebabkan rubbama. Jadi rubbah tu dimasuki padanya ma, tapi tidak menghalang daripada rubbah untuk beramal, iaitu amal jar kepada darbah. Yang ini kadang-kadang lah. Biasanya bila masuk ma pada rubbah, selepas tu jumlah, kemudian rubbama tidak lagi beramal sebagai harfu jarrin. Faham tu? Qawlihi wa nansuru maulana wa na'lamu annahu kaman nasi majrumun alaihi wa jarimu. Jadi kat sini contoh kat mana? Kama, kaf masuk pada ma ataupun ma masuk pada kaf, kemudian selepas tu an-nasi, bukan mubtada lah tu, dia tu majrur disebabkan kaf walaupun dimasuki oleh ma. Boleh? Baca lagi tak?
kita berhenti dululah insya-Allah. Faslun wa amal makhfudu bil idhafah tu kita sambung kemudian insya-Allah taala. Ini akan dibincangkan idhafah lafziyah, idhafah ma'nawiyah. Insya-Allah barakallahu fikum. InsyaAllah minggu depan kita sambung yang tu. Lepas tu kita masuk teruslah babu i'rabil af'al. InsyaAllah. Hal min soal? Ada soalan tak? Tak ada. InsyaAllah kita tangguh dulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ustaz Syamil tengah apa ni? Ma'rad tak? Mesti pergilah tengok-tengok kitab di Ma'rad. Beli kitab yang pada awal ni rasanya tak beli pun tak apa lagi sebenarnya. Kita beli kitab-kitab yang kita belajar dulu. Kitab-kitab rujukan tu tak beli pun tak apa. Belajar dulu. Kalau nak beli pun tanya abang sendiri lah. Beli kitab yang tidak ada di Mesir. Kitab yang ada di Mesir beli kat Mesir dah lah. Kitab rare yang tak ada kat Mesir kita beli. Cuma nak tahu rare tak rare tu bagus tak bagus tu kena lalu satu tempoh pembelajaran jugalah dengan masyayikh. Jangan pakat pergi ke kedai-kedai yang memang dah ada di Mesir, Darussalam ke apa tu boleh juga, tapi benda tu dah ada di Mesir. Nak elok pergi solah yang kemah-kemah yang tak ada kitab-kitab. Jangan ada kitab di Mesir. InsyaAllah barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.